KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Terima kasih semua yang meluangkan masa untuk menonton Bina Upaya Guru pada hari ini, di mana kita akan sama-sama melihat kejadian ataupun laluan ataupun hala tuju guru-guru di Malaysia, sama ada mereka ini guru-guru di sekolah maupun golongan pensyarah ataupun mereka berkhidmat di bahagian pentadbiran di sebuah organisasi sekolah di bawah naungan KPM. Baiklah, kita nak bercakap mengenai laluan kerjaya. Saya ada sebutkan sebentar tadi di mana ini adalah antara program yang kita nak memaparkan laluan kerjaya seseorang guru itu, dan hari ini kepada tajuk kita laluan kerjaya seorang pensyarah di Kolej Matrikulasi. Baiklah, bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk membincangkan topik laluan kerjaya pensyarah di Kolej Matrikulasi, saya ingin menjemput selamat datang kepada yang berusaha Dr. Rosnariza binti Abdul Halim yang merupakan pengarah bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang, Doktor. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami. Hari ini saya pasti ramai yang nak mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana untuk menjadi seorang pensyarah khususnya di Kolej Matrikulasi. Jadi ini ialah insan yang tepat untuk saya tanyakan soalan. Baiklah, Doktor, apabila kita menyebut sebuah institusi matrikulasi, mesti kita terfikirkan ini adalah satu pusat pembelajaran ataupun pusat untuk menyediakan murid-murid sebelum mereka melangkah ke alam universiti, dan jika tidak salah saya ianya dianggap sebagai pusat pra-universiti untuk mereka keluar sana satu hari nanti disediakan sebagai murid ataupun pelajar yang orang kata apa, berketerampilan, berkualiti tinggi dan sebagainya. Jadi sebelum kita bergerak kepada topik kita hari ini, laluan kerjaya pensyarah di Kolej Matrikulasi, boleh Doktor kongsikan secara ringkasnya bagaimana bahagian matrikulasi membuat pemilihan pensyarah untuk menjadi tenaga pekerja ataupun tenaga pengajar di Kolej Matrikulasi. Silakan, Doktor. Assalamualaikum, Nisa. Waalaikumsalam. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Didik TV kerana mengundang bahagian matrikulasi untuk membicarakan tentang laluan kerjaya guru dalam sesi Bina Upaya Guru ini. Jadi untuk makluman semua, bahagian matrikulasi mempunyai 15 buah kolej. Ya, dan kita ada 2,700 orang pensyarah. Dan pensyarah kita ni adalah sebahagian daripada 500,000 orang guru-guru di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi guru-guru kita ataupun yang kita namakan pensyarah-pensyarah ini dah sama seperti guru-guru yang berada di kementerian, di mana proses lantikan mereka ini diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dan mereka dikategorikan sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. Jadi untuk pensyarah matrikulasi, kita membuka ruang dan peluang pada semua guru di Malaysia ini untuk menjadi tenaga pengajar kita, kerana kesemua guru ataupun kesemua pensyarah di matrik kebanyakannya bermula daripada seorang guru di sekolah. Jadi untuk jawatan pegawai ataupun pensyarah akademik di Kolej Matrikulasi, grade yang kita sediakan adalah daripada grade DG44, DG48 hingga ke DG52, dan semuanya akan dikategorikan sebagai guru di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi bagi warga Kementerian Pendidikan Malaysia yang berminat, jadi kita ada syarat-syaratlah untuk kemasukan sebagai pensyarah. Baik, apakah kriteria-kriteria yang diperlukan? Saya nak memohon contohnya, saya telah mengajar mungkin 12 tahun. Oh, macam tua sangat ya. Mungkin telah pun mempunyai pengalaman yang luas. Jadi apakah kriteria-kriteria lain yang diperlukan untuk memohon sebagai tenaga pekerja ataupun tenaga pengajar di Kolej Matrikulasi? Okey, terima kasih, Nisa. Sebagai contoh, sekiranya rakan guru kita tu sekarang dalam grade 41, sebab kemasukan di matrikulasi bermula dengan grade 44. Jadi maka mereka kena sekurang-kurangnya mempunyai prestasi tahunan mereka 85% sekurang-kurangnya, dan wajar tersebut pentinglah, sebab itu adalah syarat biasalah untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Dan ini perlu diambil dalam tempoh 3 tahun. Dan keduanya, mereka hendaklah bebas daripada tindakan tata tertib. Okey. Seterusnya yang ketiga, kebiasaannya sebagai seorang pejabat awam kena mengisytiharkan harta dalam tempoh 5 tahun. Dan seterusnya,
mereka ni hendaklah bebas sebagai peminjam tegar. Contohnya katalah mereka sambung belajar dapat beasiswa, mereka perlulah bebas daripada hutang dan sebagainya. Dan seterusnya, untuk matrikulasi sekurang-kurangnya mempunyai ijazah sarjana muda dengan kepujian. Jadi itu antara syarat kita dan itulah yang kita syarat kriteria minimum lah untuk mereka datang sebagai pesyarah matrikulasi. Baik, sekarang kita dah jelas dengan syarat ataupun kriteria minimum yang diperlukan untuk mereka memohon menjadi tenaga pengajar. Bagaimana pula dengan bidang ataupun jurusan-jurusan yang diperlukan bagi mereka menjadi pensyarah di Kolej Matrikulasi? Di matrikulasi kami ada 3 jurusan utama, iaitu jurusan sains, jurusan kejuruteraan dan juga jurusan perakaunan. Jadi kalau contohnya untuk jurusan sains, jadi bidang ataupun subjek atau mata pelajaran yang kita tawarkan ialah biologi, kimia, fizik dan juga matematik. Jadi itulah pensyarah yang kita perlukan. Ada pensyarah dalam bidang biologi, fizik, matematik dan juga kimia. Kemudian bagi kejuruteraan, kita ada kejuruteraan asas, kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrikal, elektronik dan juga mekanikal. Jadi inilah pensyarah yang kita cari dalam bidang-bidang ini. Dan terakhir sekali ialah perakaunan. Jadi dalam perakaunan kita ada beberapa komponen mata pelajaran lain seperti ekonomi, perusahaan perniagaan dan perakaunan sendirilah. Jadi komponen inilah yang kita cari selain daripada mata pelajaran yang teras seperti English, pendidikan Islam, pengajian am dan juga pendidikan moral. Dan untuk English, mungkin saya boleh sebutkan di sini bahawa kita mensasarkan supaya mereka ini mempunyai tahap pencapaian yang khususlah daripada CFR band, sekurangnya band C1. Baiklah, kini kalau kita dah jelas dengan jurusan-jurusan yang mana ini adalah bidang yang kita cari untuk menjadi pensyarah, sekiranya anda merupakan antara guru di dalam bidang yang disebutkan, jangan ke mana-mana, kita nak rehat seketika. Kita akan sambung perbincangan kita selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan tetamu jemputan Dr. Rosnariza dari bahagian matrikulasi KPM membincangkan topik kita hari ini, laluan kerjaya pensyarah di Kolej Matrikulasi. Sekiranya anda berminat nak tahu apakah langkah seterusnya, kita teruskan ya Doktor. Baiklah, tadi Doktor ada sebutkan tenaga pengajar ataupun pensyarah di Kolej Matrikulasi ini mereka yang daripada ataupun dalam kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan PPP, yang mana mereka ini berpengalaman, mempunyai latar belakang dalam bidang yang telah dinyatakan di awal tadi. Dan Doktor ada menyebut tentang laluan khas untuk menjadi tenaga pengajar di matrikulasi. Bagaimana dengan mereka yang baru saja sudah pengajian dan mungkin berminat untuk kelaluan kejayaan disebutkan untuk menjadi tenaga pengajar di Kolej Matrikulasi? Terima kasih Nisa. Sama-sama. Untuk soalan ini, sebenarnya kami ada satu program khusus untuk pelajar matrikulasi yang tamat bersama-sama kami, di mana kami sediakan satu program khusus kepada mereka, iaitu skim latihan tenaga pengajar program matrikulasi. Jadi pelajar-pelajar kami yang bakal menamatkan pengajian, jadi kita membuat satu tawaran pada mereka untuk menjadi tenaga pengajar kami, dan kami namakan sebagai program pelajar cemerlang. Dan kami dah mula lama dah program ni, sejak 2006 yang lalu. Dan program ni kita akan memberi tajaan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang menanggung semua kos pengajian mereka sepanjang mereka belajar. Dan menariknya, program ni kita menghantar pelajar untuk belajar di luar negara. Jadi kita dah mula hantar ke England, United Kingdom, dan terkini kita telah menghantar pelajar ke negara-negara seperti Australia dan New Zealand. Ini adalah satu peluang yang sangat-sangat besar, betul, saya kira. Ya, betul sangat. Jadi tajaan ni penuh, termasuk makan dan minum serta penginapan. Baik, bagaimana dengan bidang ataupun jurusan yang ditawarkan? Jurusannya masih fokus kepada jurusan sains, iaitu sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Dan kini kita telah membuka ruang kepada bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar kebiasaannya akan mengambil bidang biologi tadi, kimia,
fizik dan kejuruteraan dan juga bahasa Inggeris yang terbaru. Jadi yang bahasa Inggeris ni satu peluang yang tambahan yang kita telah keluarkan dan memberi peluang kepada pelajar-pelajar kita. Betul tu. Baiklah, saya fikir selepas mereka mungkin telah mencapai kriteria atau syarat-syarat yang disebutkan, apakah langkah seterusnya? Mungkin saya berminat dan memohon dah 10 tahun mengajar di sekolah contohnya. Mungkin nak bermula ataupun langkah seterusnya untuk mereka pergi kepada laluan untuk kerjaya sebagai tenaga pengajar. Okey, kalau bagi kumpulan yang telah mengajar 10 tahun, jadi mereka ni mungkin berada dalam grade 44. Jadi untuk grade yang sebegini, mereka juga ada laluan untuk menyambung pelajaran melalui hadiah latihan persekutuan. Jadi dengan hadiah latihan persekutuan mereka boleh menyambung pelajaran di peringkat master lah, sebab mereka masuk dah ada degree kan, pergi ke master dan juga sambung belajar untuk PhD. Dan kemudian mereka menyediakan ruang dan peluang untuk belajar dalam negara dan juga luar negara. Itu yang mereka yang telah ada yang telah masuk dalam sistem matrikulasi. Tapi bagi pelajar yang cemerlang tadi, mereka memang dengan result mereka yang cemerlang di program matrikulasi, kita bagi mereka peluang untuk sambung belajar di luar negara. Ada sebabnya, Anissa, sebab untuk mereka balik dan menjadi tenaga pengajar di program matrikulasi dan membawa budaya dan ilmu dan cara pemikiran di luar negara sana. Baik, ini merupakan satu, orang kata apa, peluang terbuka untuk kita membangunkan lagi institusi pendidikan di Malaysia. Bagaimana dengan universiti? Ianya ditawarkan bidang-bidang untuk tenaga pengajar. Okey, untuk tenaga pengajar muda kami ni, program pelajar semalam kita hantar ke New Zealand dan juga di Australia. Dan pilihan di sini adalah pilihan yang dalam world ranking 100 terbaik lah. Okay, sebagai contohnya, kalau di UK kita hantar ke King's College of London, lepas tu kita hantar juga ke University of Manchester, dan kalau Australia kita hantar ke University Australian National University, kemudian kita juga hantar ke University of Melbourne, dan kita ada juga Royal Melbourne Institute of Technology, itu yang terkini. Jadi kita sebenarnya college yang kita hantar ni, kita dah mengadakan satu hubungan jalinan kerjasama supaya mereka dapat menerima pelajar kita. So kalau untuk New Zealand pula, kita hantar ke University of Auckland dan juga University of Canterbury dan sebagainya. Jadi pelajar kami ramai yang dah berada di sana dan ramai juga dah kembali sebenarnya. Kembali menjadi tenaga pengajar di Kolej Matrikulasi. Jadi apakah kelebihan secara ringkasnya yang boleh doktor simpulkan untuk mereka yang mengikuti ataupun yang ingin menjadi pensyarah di Kolej Matrikulasi? Okey. Jadi dengan dua kaedah tadi, kelebihannya ialah pertama, tenaga pengajar kami ni mengajar subjek yang khusus dengan bidang mereka. Jadi mereka boleh dikatakan sebagai pakar. Dan bila mereka pakar, mereka ada peluang untuk meneruskan perkhidmatan mereka menjadi yang lebih cemerlang. Jadi kalau pelajar tadi balik pada luar negara, mereka itulah yang sandaran kita untuk meneruskan kecemerlangan tersebut. Jadi kelebihannya ialah bagi saya, kepakaran tu ada dalam bidang mereka dan mereka boleh jadi pakar rujuk dan juga idola kepada adik-adik yang bakal menyambung pelajaran. Betul, mereka menjadi contoh ataupun suri teladan kepada murid-murid yang mereka ajar, membawa pulang idea baharu, mungkin teknik baharu ataupun saya fikir persepsi dan juga mentaliti yang baru untuk membangunkan pula anak bangsa di Malaysia. Sebelum kita teruskan lagi dengan apa yang menarik mengenai menjadi ataupun laluan kerjaya pensyarah di Kolej Matrikulasi, jangan ke mana-mana, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Dr. Rosna Riza dari bahagian matrikulasi KPM membincangkan tentang laluan kerjaya pensyarah di Kolej Matrikulasi. Kita telah sebutkan mengenai tawaran-tawaran yang menarik kepada pelajar-pelajar program matrikulasi dan kita membicarakan banyak tentang pensyarah Kolej Matrikulasi. Jadi soalan saya kali ini, saya ingin menukar arah sedikit. Boleh Doktor ya? Jadi kita nak tahu adakah pensyarah-pensyarah di Kolej Matrikulasi ini berpeluang untuk meningkatkan kejayaan mereka ataupun mengembangkan karier mereka. Terima kasih Nisa. Sama-sama.
Betul. Kita sebenarnya ada peluang untuk pensyarah kita meningkatkan dia, kejayaan mereka sepanjang berada di program matrikulasi. Baik. Okay, sebagai contohnya, selain daripada tadi kita menggalakkan mereka untuk sambung belajar, Baik. mereka juga kita ada peluang untuk menjawat sebagai jawatan guru cemerlang. Jadi guru cemerlang ni adalah satu laluan fast track ya. Baik. Di mana kalau guru-guru biasa mereka ada kenaikan pangkat berdasarkan time base berdasarkan cemerlangan iaitu 8-8-6-3, 8 tahun, 6 tahun, 3 tahun. Tapi guru cemerlang mereka boleh pendekkan tempoh 8 tahun tu kepada 5 tahun. Iaitu jadi katalah 5 tahun dalam tempoh grade 41 memohon menjadi guru cemerlang. Tapi ada proses lah tak silanya, ada interview, ada pencerapan dan sebagainya. Dan jika mereka melepasi petaksaan tersebut, mereka boleh menjawat jawatan DG 44 cemerlang pada tempoh yang singkat. Itu yang pertama lah. Jadi ia akan memberi peluang kepada ramai pelajar-pelajar pensyarah kami untuk dapat peningkatan kejayaan. Dan kita dapati macam contoh tahun ni kita ada ramai pensyarah kita yang telah berupaya menjawat jawatan yang lebih baik selepas melalui proses sebagai guru cemerlang ini. Ini peringkat guru cemerlang. Bagaimana dengan langkah seterusnya? Apakah lagi yang boleh mereka capai selepas menjadi guru cemerlang ini? Okay. Ini satu usaha yang kami sedang bangunkan sebenarnya. Kami dah ada guru cemerlang 44, guru cemerlang grade 48, 52 dan hanya seorang saja guru cemerlang 54. Okey. Jadi kita nak ke arah grade khasi. Grade khasi dia setara dengan jusasi. Jadi bila mereka yang boleh melalui proses itu ialah yang 54 tadilah. So kami sedang melaksanakan satu kempen iaitu Road to Grade Khasi. Dengan harapan kami dapatlah seorang atau dua dalam tempoh 3 tahun ini, seorang pensyarah ataupun mungkin juga seorang pentadbir, sebab dia boleh pada pentadbir juga untuk mendapat pejawatan ini sebagai pegawai grade khasi. Baik, bagi mereka yang ingin memohon, saya nak menjadi pensyarah, saya dah mungkin sekurangnya tadi 3 tahun ya mengajar di sekolah dan sebagainya, apakah pesanan kepada mereka? Mungkin apakah perkara-perkara yang mereka perlu ingat ataupun menitik beratkan ketika memohon untuk menjadi tenaga pengajar di Kolej Matrikulasi? Okey. Pertama, saya nak balik kepada visi penelitian lah. Visi kita ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Jadi bila berkata tentang pendidikan berkualiti, dia lebih kepada kurikulum yang berkualiti. Jadi program matrikulasi telah menyediakan satu kurikulum yang berkualiti yang berteraskan kepada outcome based education. Dan kami pun ke arah yang lebih berdaya saing iaitu kepada future ready kurikulum. So bila ada kurikulum berkualiti, kita kena ada pensyarah yang berkualiti ni sah. Betul. Jadi mana kita sediakan juga road to grade khasi, program-program khas untuk guru cemerlang dan juga laluan-laluan pantas untuk mereka. Selain kita bagi peluang untuk ada tenaga latihan pengajar muda tadi kan. Jadi dengan harapan ini, dengan ada kurikulum berkualiti, dengan pensyarah yang berkualiti, harapan kita ialah kita dapat menghasilkan pelajar yang berkualiti dan akhirnya balik pada hasrat kita ialah negara yang sejahtera. Itulah harapan saya. Baik, saya fikir sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia banyak memberikan ruang dan peluang untuk guru-guru di Malaysia selain daripada mengembangkan diri mereka dengan kursus-kursus yang disediakan, meningkatkan kualiti diri mereka untuk menjadi pula guru berkualiti, melahirkan pula murid-murid yang orang kata berkualiti, kemenjadian murid itu bagus. Jadi saya fikir banyak ruang yang guru-guru ini boleh ambil untuk mengembangkan lagi karier mereka. Mungkin daripada guru sekolah, mungkin saya dah 4 tahun mengajar di sini, memohon dapat pula menjadi tenaga pengajar. Jadi saya fikir apakah antara rumusan tentang apa yang telah kita bincangkan pada hari ini, bagaimana kita sentuh mengenai laluan kerjaya seorang pensyarah di Kolej Matrikulasi. Okey, sebagai rumusan mungkin saya nak sentuh juga sedikit tentang program pelajar cemerlang tadi. Kenapa kita hantar ke luar negara? Sebenarnya dalam program kami kursus-kursus diadakan dalam bahasa Inggeris. Sebab tu bila kita hantar ke luar negara dengan kepitahan mereka berbicara, maka kita dapat menyumbang balik kepada pelajar-pelajar kita untuk
menjadi penutur bahasa Inggeris yang lebih baik. Kenapa? Sebab untuk pekerjaan apabila mereka selesai belajar di universiti kelak. So itu satu cara untuk kita menggalakkan mereka berpetah berbahasa dan dapat meyakini bakal-bakal majikan untuk mereka mendapat pekerjaan. Jadi bagi saya dengan adanya pensyarah yang berkualiti dan kita sediakan satu laluan yang menarik untuk pensyarah dan jika kami dapat menarik lebih ramai lagi pensyarah-pensyarah yang berkualiti ke program matrikulasi, maka kami dapat memastikan bahawa program kami ini lebih berdaya saing dan dapat menyediakan pelajar yang bijak, pelajar yang berkompetisi untuk menjadi pelajar di universiti awam kelak. Baiklah, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung episod kita kali ini bercakap mengenai laluan kerjaya pensyarah di Kolej Matrikulasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Hajah Rosnariza binti Abdul Halim yang merupakan pengarah bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini berkongsi input-input dan mungkin memberi idea ataupun ruang dan juga buah fikiran kepada mereka di luar sana untuk memohon ataupun mengembangkan kerjaya mereka ke tahap yang lebih baik. Terima kasih kepada penonton Didik TV KPM. Teruskan menyokong Bina Upaya Guru. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih semua. Terima kasih.